Assalamualaikum guys. Wak Asri sini. Wak Asri sini. Testing pun. Haruslah. Tak adalah testing apa. Hantamlah lah bu. Assalamualaikum. Okey, kita bersama Uncle Don lagi sekali. Kita nak bincang-bincang, bora-bora, diskusi. Jangan lupa cek IG Uncle Don Amir Aniki ataupun FB Don Amir Aniki. Kalau nak follow, nak tengok Uncle Don perbincangan ataupun luahan isi hati Uncle Don, boleh pergi cek FB dan IG Uncle Don. Yes, sir. Aduh, penat bro. Nanti yang ini banyak delivery. Banyak delivery betul punya Food Panda. Back delivery. Okey. Jadi dalam kita punya, tak ada nama lagi sebenarnya kita punya session kita bincang-bincang pasal filem ni. Cuba kita agak ada nama yang best tak kita nak gunakan. Hari tu aku letak borak filem, bukan sembang filem, bukan sembang dengan Kedon. Apa benda lah. Nombor tak apa. Diskusi filem. Tak semestinya filem, kita akan bincang benda-benda yang mungkin siri TV. Lepas-lepas ni. Kreativiti. Borak-borak aje. Skema gila. Borak-borak je skema gila. Lain. So, hari ni kita nak bincang pasal Seorang pengarah filem. Banyak-banyak pengarah filem dalam dunia ni. Pengarah-pengarah filem dalam dunia ni, ada satu nama yang pada aku lah, dan mungkin juga pada Uncle Don, yang dia lain dari yang lain. Dan kita orang minat buah tangan dia dalam filem. Siapa dia? Guy Ritchie. Yeah, Guy Ritchie. Bekas suami kepada Guy Stewart Ritchie. Bekas suami kepada Madonna. Yeah. Dia Guy Ritchie ni dia bukan Hollywood Dia bukan berasal dari Amerika. Dia adalah pengarah British. Yes. Mungkin ramai yang siapa yang meminati filem ramai kenal siapa Guy Ritchie dengan dia punya filem-filem dia yang terbaru, Gentleman. Dan sebelum ni pengarah Sherlock Holmes, King Arthur, Legend of Sword, Rockefeller, Rock and Roller, Aladdin. Aladdin yang Will Smith tu tau. Bukan Aladdin yang lain, tapi Aladdin yang Will Smith berlakon tu adalah salah satu buah tangan Guy Ritchie. Dan itu salah satu filem dia yang bajet paling besar. Dan hasilnya pun pada aku tak ada feel Guy Ritchie tau kan. Dia Guy Ritchie ni, filem dia kalau ditengok sejarahnya dari zaman-zaman Lock, Stock and Two Smoking Barrels Dia yang apa nama, satu lagi ni, Snatch yang ada Brad Pitt kan. Lock, Stock, Snatch, Man from Uncle, Man from UNCLE, Uncle. Man from Uncle. Dia kalau yang filem-filem lama dia mesti pasal kitaran kehidupan dan ada unsur-unsur jenayah-jenayah. Dan dia macam filem tu dia buat berselerak. Kita kena cantumkan apakah puzzle yang dia nak cuba bagi tahu kepada kita tau. Itu dia punya salah satu trademark dari Ritchie lah. Bermain dengan plot lah. Dengan plot dan juga karakter. So Guy Ritchie ni dia filem dia punya identiti, dia punya unik. Siapa yang meminati Guy Ritchie ni boleh kenal dia punya hasil buat tangan. So selepas membuat cerita dengan style yang lain, seperti Aladdin, King Arthur, hanya dia kembali membawa cerita Gentleman lakonan Matthew McConaughey. Itu sebut nama tu. Charlie Hunnam, Hugh Grant dengan tu nama siapa, coach tu? Colin Farrell. Ya. Dia setelah bertahun-tahun tak buat cerita yang macam tu kan, yang ada unsur jenayah, yang ada unsur pecah kepala otak ni kan. Bila dia keluar Gentleman, aku pun puas hati gila lah. Betul lah Memang ending dia, intro dia je dah macam, alah takkan mati kot memang ni kan, kedebam kan. Kalau korang tengok Gentleman lah, kalau belum tengok lagi sila tengok lah kan. Carilah kat Netflix ke, beli DVD ke kan. Belum lagi. Jadi
Dalam filem Gentleman dia cerita pasal satu taiko dalam industri dadah kan. Yes, ganja. Marijuana. Matthew McConaughey ni siap dia ada tagline dia. If you want to be a king, act like a king. Lebih kurang macam tu lah kan ayat-ayat dia kan. Lain. Be a king. Be a king. If If you you want want to be a king, act like one. Macam tu lah kan. Mana kalau kau nak jadi raja, jadi macam raja. Jangan main-main. don't try to be king, act like king. Fuh. Jadi dan dia plot dia satu benda pasal Guy Ritchie ni, dia tak banyak sangat watak. Yes. Dia fokus kepada watak utama dengan karakter dia yang kau boleh distinguish, kau boleh membezakan. Kau tengok Mamat ni macam Colin Farrell dalam ni, memang tak macam Colin Farrell lah. Dia punya lakonan, watak yang dibawa dengan slang apa benda Scottish dia tu kan. Macam kalau tak tahulah slang mana kan, tapi best lah Colin Farrell dalam tu. Semua best lah. Matthew McConaughey pun best. Charlie Hunnam pun memang nampak macam masa pada aku yang paling best Charlie Hunnam yang nakkan handphone tu. Oh, yang dia kejar budak tu. Film blok paling best. Yes. Kau kena tengok lah apa berlaku masa Charlie Hunnam kejar satu orang budak sebab nakkan handphone. Kenapa dia nak handphone tu pun ada cerita dia. Kena tengok. Gentleman best babe. Dan dia ending dia pun tak boleh jangka lah. Aku tak nak spoil lah benda yang berlaku kan. Tapi tu lah cerita Guy Ritchie. yes. Ending dia kau memang tak expect, kau tak dapat nak baca. Kadang-kadang kau tak tahu siapa yang jahat, Siapa yang baik, siapa yang baik, dia ni siapa, siapa menipu, siapa yang kena tipu. style dia macam tu lah. Okay, dia Charlie Hunnam pula, Guy Ritchie ni pula dia tak suka buat cerita yang ada sequel, melainkan pula Sherlock Holmes lah. Oh, Sherlock Holmes. Pun sebab big budget kan, studio punya movie kan, big budget yang memang dia orang dengarnya nak buat lagi kan, ketiga lah. Ada perbincangan untuk buat Sherlock Holmes 3, tapi tak tahu lagi. Tapi Hollywood tahulah, dia kadang bincang tu lebih 10 tahun lagi tu jadi kan. Kadang tak jadi pun. Dia macam aku start tengok filem Guy Ritchie ni dengan cerita Lock, Stock and Two Smoking Barrels lah. Aku sampai 3 kali ulang kot yang filem dia tu yang tu kan. Sebab ending dia masa ending dalam Lock, Stock and Two Smoking Barrels ni, aku rasa macam lah takkan ending ni macam ni kot. Lock, Stock, Smoking Barrel tu and Two Smoking Barrel tu filem first dia. Filem first tahun 98. Time tu first time Vinnie Jones, ex midfielder Chelsea, lakon start dia punya career lakonan. Yang itu dalam cerita Expansion Juggernaut. Itulah. Yang Best pasal Lock, Stock and Two Smoking Barrels ni, pada aku satu, bahasa yang digunakan bukan bahasa English yang biasa. Dia bahasa dia macam bahasa yang dipanggil Cockney rhyming slang kan. Macam kau apa benda kat dalam poket kau tu, itu defisit negara Siberia. Maknanya nak cakap duit dia gila babi ni banyak kan. Dia macam lebih kurang macam bahasa pasar, bahasa pasar British punya style. Lepas tu dengan slang-slang dia memang best lah. Then dia punya nak condemn orang tu selamba lah. Dia punya dialog dia tu, kalau faham English lah kau tengok kan kalau kau tak baca subtitle, memang sangat-sangat tinggi dia punya bahasa nak mengenakan orang tu. Dia lagi satu kelebihan Guy Ritchie ni, kalau kebanyakan pelakon-pelakon tu semua geng-geng dia. Jadi chemistry tu dah ada tau. Dah ada tu, jadi kau tengok pun macam bila kau nampak ada antara karakter, antara pelakon yang ada chemistry, dia benda tu jadi natural, jadi best kau tengok. Dalam Lock, Stock and Two Smoking Barrels ni ada cameo dari seorang penyanyi tersohor dunia lah, Sting. Ada. Dia jadi bapa kepada hero tu. Ingat. Dah lama kau tak tengok cerita tu kan. Lama. Kena tengok balik. Sting. Lepas tu ada 2 orang Jason dalam tu. Yang pertama Jason Statham, yang kedua Jason Fleming. Jason Statham ni sampai sekarang korang pun tahulah kan, transporter lah, Banyak lah, mekanik lah, Expendable. Fast and Furious pun dia dah masuk.
kan. Jadi Jason Statham ni dah nama besar lah kan Dia dalam tempa nama dalam di Hollywood lah. Kau lah. Seorang lagi Jason ialah Jason Fleming. Jason Fleming ni kurang menyerlah sikit berbanding dari Jason Statham, tapi Jason Fleming ni dia umpama diibaratkan melalui apa yang aku baca, dia macam charming lah untuk Guy Ritchie sebab Boleh katakan semua cerita dia ada Yeah. ada Jason Fleming. Jason Fleming ni pun kalau dapat watak dia tak dia lah watak ke depan sangat Jason Fleming ni. Kalau kita tengok lakonan dia lain dalam League of Extraordinary Gentlemen sebagai Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Curious Case of Benjamin Button, jadi bapa kepada Benjamin Button. Dalam X-Men Azazel, First Class sebagai Azazel. Tak tu tak cantik lah, muka dia merah tu. Dan Jason Fleming ni pun dia British actor kan. Dia method karakter lah. Dia banyak lakonan dia yang best. Dan dia, pada aku lah, pelakon-pelakon British ni, dia expression muka dia orang dahsyat. Yes. Kan? Dia bawa karakter tu menjadi dia. Dia cerita Guy Ritchie ni, dia suka bermain dengan karakter. Dia fokus kepada setiap karakter. Tu buat orang senang cam setiap karakter. Dia orang kata setiap karakter tu dia biarpun hanya wujud berapa minit saja pun Terkesan. Lockstock ada drama bersiri tau. Serius. Dia tak nama Lockstock yang semua kamera. Dia namanya Lockstock tahun 2000. Tapi tak banyak siri dia. Tapi bukan Guy Ritchie direct lah. Guy Ritchie produce atau tulis tak silap. Tapi cerita dia di luar Universe. dia still universe apa tu, tapi dia di luar, dia macam spin off ni tu lah, tu kuah. Macam Lockstock ni and Two Smoking Barrels ni, dia macam universe yang sama dengan Snatch tau. Tapi tak tahulah, pada aku lah, dia cerita dia macam lagi celaka kan, macam Snatch kan. Snatch Brad Pitt. Yang ada Brad Pitt tu lah, yang makan babi makan orang. Yang dalam Lockstock ni sekumpulan budak, seorang tukang masak, seorang tukang jual barang-barang curi, seorang pandai terror main judi. Yang Jason Statham pula suka jual barang tepi jalan. Dia ni kumpul duit, main poker, main game satu malam tu, judi, dengan niat nak mengalahkan Harry the Hatchet tu. Yang tengok kalah juga sebab Harry the Hatchet tu sudah pasang satu benda dekat kaki dia sendiri untuk tahu apa benda kad yang dia mainkan ni. Kalau tak dia kalah, Harry kalah. Tapi sebabkan Harry menang masa tu, duit dia orang semua dah dapat dekat Harry, dan dia diberi masa sebab dia ada hutang dengan Harry masa tu untuk meneruskan game tu. Itulah ceritanya, yang core dia, cerita utama dia. Lepas tu wujudlah penjual ganja, Rory Breaker, Rodney, macam-macam lagi penjual. Dan ada cerita dua orang pencuri yang pekat gila bahasa Irish ke Scottish dia, pergi curi dua pucuk senapang, klasiknya senapang. The rest korang kena tengok lah cerita Lockstock tu. Memang Best lah. memang best. Lockstock tu Smoking Barrel. Lepas tu Snatch. Snatch dia punya shot memang cantik. Masa kena tumbuk Brad Pitt Sampai sekarang ni babak Brad Pitt tumbang kena tumbuk dekat gelanggang tinju tu, sampai sekarang orang cakap tu salah satu babak yang ikonik dalam dunia sinematografi. Walau bagaimanapun, Guy Ritchie ni dia tak macam mana cakap dia bukan macam director lain. Kalau kita tengok, ya setiap director ada style yang tersendiri kan. Tapi dia tak suka, dan pada aku setakat yang aku tengok, dia bukannya macam Michael Bay yang cerita dia letup-letup sana sini. Macam yang Uncle Don cakap tadi kan, dia lebih kepada nak naikkan karakter, plot. Cerita dia bukan jenis yang macam widescreen sangat. Dia suka tumpu pada karakter. Jadi dia tak perlukan satu babak letup yang besar ke. Dia tak perlukan satu gambaran besar. Dia hanya satu gambaran yang cukup. Ada 3 orang karakter. Biarpun kalau tak 3 orang karakter belakang tu kosong pun, cerita tu boleh hidup. Itu je dia style. Dan dia juga Guy Ritchie ni dia bukan jenis director yang suka letakkan perempuan. Maksudnya highlight filem dia ada perempuan cantik, perempuan lawa apa, tak.
Kau tengok Lock Stock dia. Dia banyak Ada perempuan seorang lembik lah. Dia Dia duduk lebih sebelah pada- Mamat Ganjar tu. grup-grup jantan, grup-grup lelaki. Macam kalau Michael Bay, kau tengok si macam Transformer 1 Oh, pun. dia mesti ada satu hot chick lah. Dia salah satu cara pancingan dia lah. Tapi Guy Ritchie cara memancing, selepas filem pertama dia orang macam tertunggu juga cerita-cerita yang dia selepas cerita-cerita yang dia akan datang tu. Sebab dia punya cerita tu macam dia kata tadi, dia punya karakter menarik, dia punya jalan cerita pun kau tak boleh nak baca sangat, dia punya ending pun kau tak boleh nak expect. Daripada cerita Lock, Stock and Two Smoking Barrel, cerita Snatch, lepas tu kita Rock and Roller, Rockefeller. Cerita tu yang tiga tu memang tiga cerita tu cukup lah buat dia legend. Yalah, dia sukar sebenarnya nak jadi macam level macam dia kan. Dia pun baru orang kata kalau nak ambil big budget movies pun dia memilih. Dan aku tak tahu kenapa dia pilih Aladdin sebenarnya dengan Will Smith. Dan cerita tu walaupun pada orang yang minat filem-filem buah tangan Guy Ritchie, tapi kalau orang yang biasa sekadar nak tengok movie, nak tengok filem, boleh tengok sebenarnya Aladdin tu. Dan dia successful lah dari segi dia kutipan kan, dari segi untuk keuntungan studio kan. Dia pada aku Guy Ritchie dia tak sesuai untuk mengarah cerita-cerita macam tu, cerita-cerita yang grand. Kalau aku tengok daripada cerita Aladdin, cerita King Arthur macam agak tak mungkin pada orang lain mungkin cerita tu, pada aku sebagai peminat Guy Ritchie aku kurang sikit lah cerita dua cerita tu lah. Even aku peminat gila dengan Will Smith, tapi cerita Aladdin tu feel dia tak sampai macam mana aku tengok Aladdin zaman Robin Williams dulu mendiang. Aku tak tahu lah, aku tak ada Kenapa ke sebab efek sangat. Tapi cerita Aladdin kalau tak ada efek tak jadi juga. Tapi tak tahu lah, kebanyakan Disney punya live action feel dia agak cloud sikit lah. Dia punya feel tu tak macam dia punya animation. Macam mana animation kartun lebih Mendatangkan kesan dibandingkan live action. Payah nak cakap tu, nak cerita. Dan apa projek-projek Guy Ritchie selepas ni yang kita tahu? Sherlock Holmes yang ketiga lagi? Sherlock Holmes yang ketiga, lepas tu Gentleman, lepas tu dia satu cerita baru dia dengan Jason Statham, Cash Truck. Daripada baca sinopsis dia macam cerita dia akan macam cerita dia yang style lama balik lah. Itu yang kita nantikan sebenarnya kan. Yang paling baru. Okay guys, so borak-borak je tak sesuai tau. Nanti kita kena fikirkanlah apa benda tajuk ataupun nama yang sesuai untuk sesi kita orang kan, sesi bersama Uncle Don ni kan. Yes. Kita akan cuba menjadikan kita mendiskusikan director ni seperti dalam episod yang lepas. Kita introducekan sikit. Episod lepas tu kita cerita sikit pasal Neil Blomkamp. Dia tengok dah Raka? Belum. Satu filem pendek dia Raka 25 minit dengan macam tu lah. Siapa boleh tengok, search kat YouTube Raka. Itu Neil Blomkamp punya filem cerita pendek dia, science fiction lah. Okay, kita ada cerita sikit pasal Neil Blomkamp. Mungkin kita akan kaji lagi, kita akan diskusikan lagi director-director yang lain sekarang ni yang ada dalam list kita orang. Hari ni kita cakap sedikit berkenaan dengan Guy Ritchie. Okay, lepas ni Edgar Wright dan Michael Bay ke, Aziz Osman ke, Osman Hasham ke, Ramli sendiri legend kan. Adman Saleh. Mungkin ramai yang tak ingat dia, tapi Adman Saleh quite a great director juga. Siapa pengarah filem Penyu? Dia banyak arah filem kat Malaysia ni. Aku lama tak dengar cerita pasti dia senyum tu. Aku tak ingat. Bukan Zack Wild, Karis. Zack Lokman. Zack Lokman. Yang buat cerita Awang Perudi. Dan juga kita cuba diskusikan lah dalam episod-episod yang akan datang untuk korang sama-sama nikmati
info-info berkenaan dengan pengarah-pengarah yang tak semestinya yang ke depan yang nama besar je tau. Banyak lagi pengarah-pengarah yang tersembunyi yang sebenarnya buah tangan dia orang bagus. Macam kalau dekat Hollywood yang buat cerita Us tu siapa? Oh, dia pengarah selalu lain, tapi dia punya penulis tu Jordan Peele lah. Jordan Peele, yes. Jordan Peele kan. Jordan Sebelum tu Peele. dia arahkan cerita Get Out. Get Out tu. Dia naik nama dia sebabkan Get Out tu. Dan orang memandang tau. Lepas tu bila cerita Us tu dia jadi dari producer, director dia orang lain kan. Bukan Jordan Peele kan. Tak silap aku, dan Get Out pun dia bukan director pun. Dia banyak dia yang tulis dan Kolaborasi produce. lah. Dia berkolaborasi lah, tapi idea dia. Sebab tu sekarang dia sebabkan cerita Get Out dengan cerita Us tu, dia sekarang dah telah ditugaskan untuk handle Twilight Zone versi baru. Filem ke? Tak, ni MCD, Twilight Zone versi dia baru. Dekat HBO. HBO ke Cinemax. Itulah kalau kau ada cadangan-cadangan kalau ada cadangan-cadangan apa nama pengarah-pengarah yang kita boleh bincangkan, diskusikan, bolehlah letak kat komen kita berinteraksi kan. Mungkin ada pengarah-pengarah perempuan ke kan, macam kalau kita tengok di Malaysia pun kita kekurangan pengarah perempuan. Di Hollywood sendiri tak ramai. Dan kalau nak masukkan pengarah-pengarah filem dari industri filem lain macam dari Hindustan, macam dari India kan, yang Tamil, yang ada Cina, Korea, betul, Cina, Korea pun boleh je lah letak kat komen tu. Indonesia. Indonesia. Tapi Buruan Pelari boleh mengarah? Belum lagi setakat ni. Aku rasa macam dia pernah mengarah tapi tak ingat. Okay, so itu antara kita orang punya plan-plan di masa akan datang lah. Dan kita akan lebih prepare kan, akan lebih buat kajian sikit, buat homework sikit kan. Bukan nyebur je macam ni tengok Uncle Don hari ni saya ada nota lagi dia tulis tau pasal Guy Ritchie. Ada lagi yang nak tambah pasal Guy Ritchie ni? Guy Ritchie tak ada. Patut tak dia menjadi sebuah subjek untuk orang yang minat filem, kaji dan tengok filem-filem dia? Yes, macam cerita dia lain daripada lain. Tak banyak orang start mengarah macam apa, cerita macam yang dia buat, tak ramai. Dia Guy Ritchie ni satu lagi yang aku ingat lah, berdasarkan pembacaan aku dan apa yang aku tengok, dia ada sentiasa bergabung kolaborasi dengan Matthew Vaughn. Bukan Vince Vaughn, Matthew Vaughn lah kan. Jadi dia orang ni macam tag team lah kot. Macam Quentin Tarantino dengan Robert Rodriguez. Ya. Kan dia macam tag team macam tu lah. Kalau Matthew Vaughn producer, Guy Ritchie director. Guy Ritchie producer, Matthew Vaughn director. Dia macam tu, sentiasa bekerjasama. Kalau yang ni buat skrip, yang ni akan macam tu lah. Dia macam satu team lah yang bagus. Guy Ritchie pernah mengarah satu video klip, satu MTV, Madonna punya lah. Tajuk dia What It Feel for Girl. Tapi video klip tu telah di-ban di MTV channel. YouTube pun tak ada? Atau aku tak cari sebab cerita tu video klip tu dikatakan di-ban sebab menunjukkan perempuan bersikap violent terhadap lelaki. Terbalik lah. Tapi husband dia buat kan. Dia ada berapa orang anak dengan Madonna? Tak tahu berapa orang anak. Yang aku tahu Guy Ritchie ni satu dia Dyslexic. Ramai lagi dyslexic sebenarnya. Tom banyak Cruise dyslexic, si Orlando Bloom dyslexic. Kau boleh kenapa pelakon banyak penyakit macam ni? Bukan Bukan sakit lah, dia macam condition. Dia ada reading disorder. Dia reading disorder. Terlalu banyak nak baca. Dyslexia, reading disorder. Dia payah nak membaca, dia lambat membaca. Tapi filem dia genius. Mungkin dia payah nak baca, tapi kepala otak dia mungkin bergerak lebih pantas. Okay guys, itu tadi sedikit perbincangan mengenai Guy Ritchie. So kalau korang ada masa, bolehlah tengok filem-filem dia. Pergilah Netflix, boleh search filem dia. Tengoklah trailer-trailer dia dekat YouTube apa semua. Sebab kalau nak tengok Gentleman pun dah tak ada lagi kat wayang dah kan. Jadi susah nak cari pengarah yang macam tu punya hebat lah. Pada aku hebat lah dia ni
Dan kita akan bincangkan lagi cuba di masa yang akan datang, episod akan datang dengan pengarah-pengarah lain. Kalau korang ada cadangan-cadangan nama-nama director-director filem lain dari mana-mana industri, Malaysia, Indonesia, Orang Filipina, nak tahu, China, kalau nak orang tahu, boleh beritahu kami, komen. Lepas tu boleh komen, boleh kritik kami. tak ada masalah. Bagi cadangan ke untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. So, Tersebut China tadi aku macam menunggu-nunggu juga buah tangan terbaru pasal buah tangan terbaru Steven Chow. Tak keluar-keluar, dia dah lama tak buat. tak kata nak buat Kung Fu Hustle tu ke Shaolin Soccer tu. Dia perancang Kung Fu Hustle tu tak silap. Dia nak buat Tapi pun nak kena bincangkan juga tu Steven Chow tu nanti tapi satu dia hari. dikatakan dia tak berlakon. Producer. Dia sebagai producer atau director. Sama lah macam tu Journey to the West. Langsung tak berlakon. Sebab dia dah tak nak. Rasanya dia dah tak nak berlakon. Dia dah tak nak jadi muka utama untuk filem-filem dia. Dia nak ketengahkan bakat baru yang boleh ganti dia. Buat masa ni Tapi memang kalau kita tengok Journey to the West yang pertama kan, yang ada Suki, memang Steven Chow ataupun Chow Sing Chi tak ada dalam tu. Tapi kau rasa apa? Ini lawak Steven Chow siap. Kan? Dia ada yang sini tukar baju, Suki tukar baju, Mamat tu tolong dia kan. Tiba-tiba pusing meleleh. darah hidung. Itu Chow Sing Chi kan. Ni Mamat Mana bagi ya? yang berlakon cerita tu jadi tu best Mamat lelaki yang botak tu. Yang jadi Samir. Mamat tu dia katakan dulu bakal berganti dia. Tapi tak ada filem lain pun. Tapi dia lepas tu dia jadi macam just watak-watak cameo, watak-watak tambahan. Dunia filem sana terlalu besar kot, ramai talent dia. Okay guys, so kita cut dulu. Kita akan sambung pula dengan topik lain di masa yang akan datang. Jangan lupa subscribe subscribe. Kita bawa Gratis guys. Subscribe tu gratis. Okay? Assalamualaikum.